Salam sejahtera, nama saya Arel Endro. Metrik nomor saya MS2405276638. Dan terima kasih juga atas peluang ini. Saya sangat berterima kasih karena saya dapat berpeluang untuk membentangkan hasil kerja kursus saya yang bertajuk Strategi Pengajaran Membaca yang Berkesan untuk Murid Tingkatan 3. Membaca merupakan satu kemahiran asas yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Ia bukan sekadar keupayaan menyebut perkataan di atas kertas, tetapi melibatkan kefahaman, penilaian, dan keupayaan mentafsir makna tersirat di sebalik teks. Dalam konteks pendidikan menengah, membaca menjadi jabatan utama untuk pelajar memahami pelbagai bidang ilmu lain seperti sains, sejarah, dan geografi. Namun, berdasarkan pemerhatian saya menjalankan tugas ini, ramai murid tingkatan 3 menghadapi kesukaran memahami teks ilmiah karena kosakata akademik yang digunakan terlalu tinggi untuk mereka. Akibatnya mereka membaca secara mekanikal tanpa memahami maksud sebenarnya. Keadaan ini menyebabkan mereka cepat hilang minat dan menganggap membaca sebagai satu aktiviti yang membosankan. Oleh itu, peranan guru sangat penting dalam menjadikan membaca satu pengalaman yang menyeronokkan dan bermakna. Melalui aktiviti kreatif seperti kad perkataan, permainan bahasa, dan bacaan berpasangan, pelajar bukan sahaja lebih fokus, tetapi juga lebih yakin untuk memahami isi teks dan berkongsi pendapat mereka. Dan untuk yang seterusnya, yaitu 2.0, kajian lepas. Kajian lepas banyak membuktikan bahwa strategi membaca yang terancang mampu meningkatkan kefahaman pelajar. Salah satu strategi yang terbukti berkesan ialah kaedah SQ3R, yaitu survey, question, read, recite, dan review. Keadaan ini bukan sahaja membantu pelajar untuk membaca dengan lebih sistematik, tetapi juga melatih mereka untuk berpikir secara kritikal dan menganalisis isi bacaan. Selain itu, pembelajaran kolaboratif juga memainkan peranan penting dalam pengajaran membaca. Apabila pelajar bekerja sama dalam kumpulan yang kecil, mereka saling membantu, memahami perkataan yang sukar, dan membina makna bersama-sama. Pendekatan ini bukan saja mengukuhkan pemahaman, tetapi juga menggalakkan kemahiran komunikasi dan empati sesama pelajar. Pada masa yang sama, teknologi pendidikan seperti Kahoot dan Quizizz telah memperkaya proses PDP membaca. Aplikasi ini menjadikan suasana bilik darjah lebih interaktif dan menyeronokkan. Pelajar merasa seolah-olah mereka sedang bermain, tetapi sebenarnya mereka sedang belajar. Guru pula dapat menilai tahap kefahaman pelajar dengan lebih cepat dan memberikan maklum balas secara segera. Gabungan strategi tradisional dan digital ini yang menjadikan pengajar ataupun pengajaran membaca lebih seimbang dan relevan dengan keperluan pelajar masa kini. Baiklah, kita pergi ke slide yang ketiga, yaitu 3.0, cadangan strategi pengajaran. Dalam cadangan saya, strategi pengajaran membaca untuk murid tingkatan 3 perlu dilaksanakan dalam 3 fasa, yaitu yang pertama, prabacaan, semasa bacaan, dan pasca bacaan. Dalam fasa prabacaan, guru berperanan untuk menyediakan konteks kepada pelajar. Contohnya, guru boleh meminta pelajar meneliti tajuk, gambar, dan kata kunci sebelum membaca teks. Ini membantu pelajar membina jangkaan awal dan bersedia memahami isi teks dengan lebih mendalam. Seterusnya, yaitu fasa semasa bacaan. Guru boleh gunakan strategi PAK21 seperti Think PNC. Melalui aktiviti ini, pelajar akan membaca teks, berbincang dengan rekan, dan kemudian berkongsi pandangan dengan kelas. Keadaan ini bukan sahaja menggalakkan interaksi sosial, tetapi juga membantu pelajar membina keyakinan diri dan kemahiran berpikir aras tinggi. Bagi fasa pasca bacaan pula, pelajar boleh diminta untuk membuat peta minda, ringkasan teks, atau pertandingan mini seperti si pembaca bijak. Aktiviti ini memberi ruang kepada pelajar untuk merumus dan menilai semula apa yang telah mereka baca.
Sebagai tambahan, penggunaan aplikasi Quizizz amat digalakkan bagi menguji kosakata dan kefahaman dengan cara yang lebih menyeronokkan, dan strategi ini bukan saja mengukuhkan pembelajaran, tetapi turut menanam sikap ingin tahu dalam diri pelajar. Baiklah, kita ke slide yang seterusnya, yaitu 4.0, yaitu perbincangan dan juga refleksi guru. Melalui pelaksanaan strategi ini, guru dapat melihat bahwa keberkesanan pengajaran membaca sangat bergantung pada tahap penglibatan pelajar dalam aktiviti pembelajaran. Pelajar yang aktif akan lebih mudah memahami teks karena mereka terlibat secara langsung dalam proses pembinaan makna. Pendekatan pembelajaran kolaboratif terbukti sangat membantu pelajar yang lemah. Mereka mendapat sokongan daripada rekan sebaya yang akhirnya meningkatkan keyakinan diri mereka untuk membaca dan memberi pandangan mereka sendiri. Selain itu, penggunaan teknologi seperti Kahoot dan Google Classroom juga memainkan peranan yang sangat penting dalam meningkatkan minat pelajar tersebut. Apabila teknologi digunakan dengan betul, ia bukan sekadar alat bantu mengajar, tetapi ia menjadi medium untuk menarik perhatian pelajar dan menjadikan proses PDP lebih hidup. Guru juga perlu menerapkan aktiviti reflektif seperti penulisan jurnal bacaan. Melalui jurnal ini, pelajar boleh menilai sendiri sejauh mana kefahaman mereka terhadap teks ilmiah. Ini membantu membina keupayaan berpikir secara kritikal dan reflektif dalam kalangan pelajar tingkatan 3. Sebagai guru, refleksi profesional amat penting. Kita harus sentiasa menilai semula pendekatan yang digunakan dan bersedia menyesuaikan kaidah mengikut keperluan pelajar itu sendiri. Setiap pelajar berbeza, ada yang visual, ada yang auditory, dan ada yang kinestetik. Maka kepelbagaian strategi akan memastikan tiada pelajar yang tertinggal. Kita sudah berada di penghujung presentasi, yaitu 5.0, kesimpulan. Sebagai kesimpulan, pengajaran membaca yang berkesan perlu dirancang secara sistematik dan kreatif agar sesuai dengan keperluan pelajar abad ke-21. Seperti strategi kolaboratif, penggunaan teknologi, dan pendekatan reflektif yang mampu meningkatkan minat dan kefahaman pelajar dalam memahami teks bacaan ilmiah. Apabila pelajar dilibatkan secara aktif dalam proses membaca, mereka bukan sahaja memahami kandungan teks, tetapi juga belajar berpikir secara kritis dan mengaitkan maklumat tersebut dengan kehidupan seharian mereka. Guru pula perlu sentiasa membuat penambahbaikan supaya PDP yang dijalankan kekal menarik, relevan, dan berimpak tinggi. Akhir kata, membaca bukan hanya sekadar kemahiran akademik, tetapi satu proses pembentukan minda dan sasya. Guru yang mampu menjadikan membaca satu pengalaman bermakna sebenarnya sedang membina generasi pelajar yang berpikir, berpengetahuan, dan berdaya saing. Terima kasih.